Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Singapura akan menganjurkan Forum Ekonomi Dunia WEF tahun depan. Keputusan memilih negara itu sebagai tuan rumah menggantikan Switzerland mengambil kira situasi semasa pandemik COVID-19 di Eropah. Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura memaklumkan persidangan tahunan itu akan berlangsung secara bersemuka dari 13 hingga 16 Mei 2021. WEF menyifatkan Singapura lokasi terbaik untuk menjadi tuan rumah. Minggu ini, negara itu hanya melaporkan 2 kes tempatan COVID-19. Ini kali kedua forum berkenaan diadakan di luar Switzerland dan kali pertama di Asia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO tidak bersetuju dengan langkah mewajibkan suntikan vaksin COVID-19. Sebaliknya, Agensi Kesihatan Pertubuhan Bangsa Bersatu itu mengesyorkan agar orang ramai digalakkan untuk berbuat demikian. Pengarah Jabatan Imunisasi WHO, Kate O'Brien, berpandangan pendekatan memujuk lebih efektif dalam mendorong orang ramai mengambil vaksin itu. Bagaimanapun, suntikan berkenaan perlu menjadi satu kemestian atau amat digalakkan bagi jawatan tertentu di hospital. Sementara itu, Kanada dijangka menerima dos pertama vaksin COVID-19 seawal-awalnya minggu depan. Menurut Perdana Menteri Justin Trudeau, syarikat farmasutikal Pfizer dan BioNTech telah memberi jaminan untuk menghantar 249,000 dos pertama vaksin itu kepada Kanada pada bulan ini. Selain itu, Moderna juga berjanji untuk berbuat demikian pada bulan ini. Golongan yang diutamakan dalam fasa pertama pemberian vaksin COVID-19 di Kanada adalah pekerja kesihatan dan individu berisiko tinggi termasuk warga emas. Perintah Kawalan Pergerakan di Greece dilanjutkan hingga 7 Januari tahun depan. Langkah diambil berikutan sekatan yang dikuatkuasakan sejak sebulan lalu masih gagal membendung penularan COVID-19. Jurucakap kerajaan Stelios Pesas berkata, perintah itu melibatkan penutupan sekolah, restoran, kelab serta kemudahan sukan. Turut dikuatkuasakan larangan merentas negeri. Bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilaporkan memilih Jeneral Besara Lloyd Austin sebagai Setiausaha Pertahanan bawah pentadbirannya. Pemilihan pegawai tentera veteran itu perlu mendapat kelulusan Kongres terlebih dahulu. Jika diluluskan, beliau akan menjadi individu kulit hitam pertama menerajui Pentagon. Austin, 67 tahun, pernah mengetuai Pusat Perintah Amerika semasa era pentadbiran bekas Presiden Barack Obama pada tahun 2013. Beliau bertanggungjawab terhadap segala operasi ketenteraan Amerika di Asia Barat. Sukan bola sepak, keputusan undian kelayakan Piala Dunia 2022 peringkat kumpulan bagi zon Eropah. Penyandang juara, Perancis diundi dalam kumpulan D bersama-sama Ukraine, Finland, Bosnia-Herzegovina dan Kazakhstan. Manakala England sekali lagi diundi bersama-sama Poland dalam satu kumpulan iaitu kumpulan I yang turut disertai Hungary, Albania, Andorra dan San Marino. Jerman pula tidak berdepan laluan sukar apabila diundi dalam kumpulan J bersama-sama Romania, Iceland, Macedonia Utara, Armenia dan Liechtenstein. Bagaimanapun, juara Eropah Portugal dijangka menghadapi laluan berliku apabila diundi dalam kumpulan A bersama-sama Serbia, Ireland, Luxembourg dan Azerbaijan. Kumpulan tumpuan lain, kumpulan B yang disertai Spanyol, Sweden, Greece, Georgia dan Kosovo. Kumpulan C yang melibatkan Itali, Switzerland, Ireland Utara, Bulgaria dan Lithuania. Juga kumpulan E yang disertai Belgium, Wales, Republik Czech, Belarus dan Estonia. Denmark pula dalam kumpulan F bersama-sama Austria, Scotland, Israel, kumpulan Kepulauan Faroe dan Moldova. Belanda dalam kumpulan G bersama-sama Turki, Norway, Montenegro, Latvia dan Gibraltar. Manakala Croatia dalam kumpulan H bersama-sama Slovakia, Rusia, Slovenia, Cyprus dan Malta. Beralih ke aksi Liga Perdana Inggeris, Southampton bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan musuh tradisi Brighton 2-1. Kemenangan itu membantu Southampton naik ke tangga kelima Liga dengan mengumpul 20 mata daripada 11 perlawanan, manakala Brighton kekal di tangga ke-16 dengan 10 mata.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.